Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansari ila yaumiddin. Para alim ulama, contoh yang sangat saya kasih sekalian, kita sambung pada muka surat 199 bab al-khuruji ila dai'ah, bab pada menyatakan keluar ke tempat kerja. Muka surat 199 daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri dan adalah beliau temanku. Lalu aku telah berkata kepadanya, maukah engkau keluar bersama kami ke kebun kurma? Maka beliau pun keluar dengan memakai khamisah, sejenis baju yang ditenung. Daripada Ummu Musa, beliau telah berkata, aku telah mendengar Ali radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Abdullah bin Mas'ud memanjat pokok untuk mengambil sesuatu daripada pokok. Kemudian para sahabat telah melihat kepada betih Abdullah bin Mas'ud, lalu mereka ketawa kerana betisnya kecil dan kurus. Lalu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tadhakun lirajulu Abdullahi athqalu fil mizani min Uhudin. Apa yang kalian ketawakan, sesungguhnya kaki Abdullah lebih berat dalam timbangan dibandingkan dengan kaki dengan bukit Uhud. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis yang ke-236 ini, bab yang ke-119, termasuklah hadis yang selepasnya. Di antara pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah penjelasan mengenai keutamaan, iaitu mencari nafkah, sama ada mencari nafkah untuk diri, ahli keluarga. Begitulah yang kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya, daripada hadis yang pertama, kata Abu Salamah, beliau telah menemui sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id, dan adalah beliau, kata Abu Sa'id, temannya. Lalu aku telah berkata kepadanya, maukah engkau keluar bersama kami ke kebun kurma? Maka beliau pun keluar dengan memakai khamisah. Contoh yang sangat saya kasihi sekalian, secara ringkaslah tuan-tuan ya, daripada hadis ini, mencari nafkah untuk diri adalah satu kewajipan kepada semua, dan mencari nafkah untuk mereka yang berada di bawah tanggungannya adalah satu kewajipan juga, sebagaimana wajibnya suami mencari nafkah untuk anak isterinya. Dan
Di antara perkara yang dibincangkan oleh para alim ulama, sekalipun si isteri telah bekerja, gajinya lebih besar daripada suaminya, tetap juga menjadi kewajipan kepada suaminya memberi sekadar kemampuan dia lah. Katakanlah tuan-tuan ya, suaminya office boy, isterinya CEO, hadirin hadirat, tetap juga kata para alim ulama, sekalipun suaminya office boy, si isterinya CEO, pengarah sebuah syarikat, maka tetap tidak gugur kewajipan memberi nafkah kepada si isteri. Nafkah ni maksudnya biayalah tuan-tuan ya. Dan kita mana-mana kita sebut di dalam Islam ni, nafkah ini termasuk tempat tinggal, pakaian, makan minum, hadirin hadirat. Dan di sana ada para alim ulama, mereka menggariskan termasuklah iaitu peralatan yang digunakan oleh si isteri lah tentang ya, sikap dia, tentang bedak dia termasuk dalam tersebut. Dan ada di kalangan para alim ulama yang memasukkan juga tentangnya menafkah, menggaji pembantu rumah kepada si isteri. Dia termasuk nafkah juga bagi yang mampulah tentangnya. Maknanya keluar ke tempat kerja lebih baik daripada kita duduk hadirin hadat tak buat kerjalah tentangnya. Itu maksud daripada hadis Nabi SAW secara ringkas. Kemudian daripada hadis yang kedua itu, satu ketika tuan-tuan hadirin hadirat, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang paling awal masuk Islam. Dan menurut para alim ulama, rapatnya beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau boleh masuk rumah Nabi hadirin hadirat bila-bila masa dia hendaklah. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah kemuliaan hadirin dalam bidang Al-Quran, sehingga pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta daripada Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran kepadanya. Hadis yang pernah kita bawa lah sedikit masa dulu tentangnya. Jadi Ibnu Mas'ud ini, satu masa Nabi SAW meminta Ibnu Mas'ud mengambil sesuatu hadirin hadirat, panjat pokok untuk mengambil sesuatu daripada pokok. Wallahu alam, benda apalah tentangnya. Bila mana Ibnu Mas'ud dia panjat pokok tersebut, jadi nampaklah betihnya. Betih Ibnu Mas'ud ni dia kecil, dia kuruh. Situ. Dia rasa pelik pula. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat Nabi SAW bila mana melihat betih Ibnu Mas'ud yang kecil kuruh ni, dia pakat gelak. Pakat gelak. Macam kita hari inilah. Kadang-kadang dekat sekolah-sekolah menengah ke hadirin hadirat sekolah rendah, lebih lagi lah budak-budak. Orang Terengganu kata dia suka gelak, ganjing. Jadi sahabat dia gelak. Nabi SAW, Nabi tegaklah, menggelak pasal apa? Dan Nabi SAW memahami sahabat gelak tu pasal apa, pada betih Ibnu Mas'ud. Jadi Nabi SAW menyatakan pahala yang ada pada betih Ibnu Mas'ud lebih berat timbangannya daripada bukit Uhud. Maknanya apa kaitannya ada dengan kerja? Maknanya apa yang kita buat tuan-tuan, kerja yang kita buat ini, sama ada hadirin hadirat untuk diri kita, untuk anak, untuk isteri, cari kerjalah. Pahalanya besar daripada kita duduk tuan-tuan tak buat kerja. Sebab itu Nabi sebut dalam banyak hadis, la'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahri.
Seandainya kata Nabi seoranglah dia ambil tuan-tuan, dia kutip kayu api tersebut dia letak atas belakangnya. Lebih baik kata Nabi dia meminta daripada orang. Tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah. Tambah-tambah lagi kalau dia sudah berkeluarga, ada anak, ada isteri, hadirin, lagilah dia kena cari nafkah. Kadang-kadang hadirin tanggungjawab tersebut dipikul oleh pihak isteri pun ada juga. Kalau sama-sama bekerja, bolehlah. Tapi dari segi hukum, di antara kewajipan mencari nafkah, suamilah. Kalau isteri nak bekerja boleh? Boleh. Tetapi mesti dapat keizinan daripada suami. Kalau si isteri kata, saya tak nak kerja, tak boleh kata apa. Kalau isteri kata dia nak kerja sebab dia nak bantu, boleh. Syarat dia suami dia izin. Suami tak izin, haram dia kerja. Suami izin, tengok juga kerja. Kalau kerja tersebut sampai boleh menimbulkan fitnah pada agamanya, ujian pada agamanya, tak boleh juga. Sampai berlaku pengabaian terhadap tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, tak boleh juga. Jadi Islam dia membenarkan hadirin hadirat dengan peraturan yang mesti dipatuhi oleh seorang perempuan. Tak patuh, tak boleh. Tuan-tuan, dari sudut pakaian je, hadirin hadirat rahimakumullah. Tuan-tuan, jadi Ibnu Mas'ud dia adalah khadam Nabi SAW. Jadi maksudnya tuan-tuan, kakinya yang berjalan dan memberi khidmat kepada Nabi SAW itu pahala yang sangat banyak. Sebagai hadirin hadirat, satu petunjuk kepada kita semua tentang yang kita buat kerja, tentang kita cari makan, guna kudrat kita ni. Letih memang letih, tetapi di sebalik letih tersebut dia menjanjikan pahala yang sangat besar. Sangat besar, tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah. Sebab itu dalam sebuah hadis lah yang sempat saya tulis di sinilah, disebut oleh Nabi SAW, dinaru an faqatahu fi sabilillah wa dinaru an faqatahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinaru an faqatahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi an faqatahu ala ahlik. Satu dinar kata Nabi yang kita infakkan untuk sabilillah. Satu dinar yang kita infakkan untuk bebaskan seorang hamba. Satu dinar yang kita bersedekah untuk miskin. Dan satu dinar yang kita berikan kepada ahli keluarga. A'zamuha ajra, yang paling besar pahalanya daripada empat tersebut, tuan-tuan, adalah dinaru anfaqatahu ala ahli. Duit yang kita belanjakan untuk ahli keluarga lagi besar. Fisabilillah yang kita sedekah, tuan-tuan, bebaskan hamba, mana yang lebih besar? Yang lebih besar, tuan-tuan, yang kita belanjakan untuk ahli keluarga kita. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudlah, tuan-tuan, ya. Kemudian kita masuk bab yang seterusnya, bab al-muslim mir'atu akhi. Bab pada menyatakan muslim itu cerminan bagi saudaranya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Orang mukmin itu cerminan bagi saudaranya apabila dia telah melihat padanya keaiban, maka dia mengislahkannya, membaikinya. Al-mu'minu mir'atu akhi wal mu'minu akhul mu'min yakuffu alaihi dai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Seorang mukmin itu cerminan bagi saudaranya.
Dan seorang mukmin itu adalah saudara bagi saudaranya, saudara mukmin yang lain, tidak mengganggunya, dan membela, menjaga kepentingannya. Okay. Hadis yang seterusnya, tuan-tuan. Nabi SAW menyebut al-muslim mir'atul muslim. Ada hadis al-mu'minu mir'atul mu'minu. Samalah tentang ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita ni kata Nabi SAW cerminan kepada mukmin yang lain. Maksud cermin ni dia banyak maksud, tuan-tuan. Antaranya bila mana kita duduk, tuan-tuan, dalam masyarakat. Tuan-tuan ya, maksud cermin ni. Bila mana kita duduk dalam masyarakat ini, kita boleh belajar. Melainkan kita duduk bodoh-bodoh kita seorang-seorang kita dekat rumah tak bergaul dengan orang. Dia ada juga peseng lagu tu. Tuan-tuan, hidup kita tak boleh lari. Satu masa kita berhajat kepada manusia. Kalau adik-beradik, adik-beradik lah. Kalau manusia, manusia lah yang lain. Saudara mara ke apa. Tak usah sambang. Satu masa kita akan berhajat. Tuan-tuan, antaranya semasa kenduri, masa kita susah. Tuan-tuan, dan yang paling yang kita nak sangat ketika mana? Ketika mati. Kenapa ketika mati? Sebab takkan kita nak urus, tuan-tuan, diri kita. Kita mandi jenazah, kita pakai kain kapan, kita pun meloncat pergi kubur, tuan-tuan, kepung. Tak. Masa tu kita berhajat kepada orang. Walaupun semasa hidup dia tak pandang orang ni, sejik tak mari. Gotong royong buat dekat masjid, tak mari. Tapi satu masa dia berhajat kepada orang. Contohlah, tuan-tuan ya, saya cerita je. Rupanya ada juga manusia ni, dia sembahyang fardu Jumaat dia tak pergi. Saya ada bersembang dengan seorang baru ni, cuculah. Dia cerita kepada saya toki dia. Dia kata, ustaz, toki saya, dia sembahyang fardu Jumaat dia tak pergi. Saya kata ajaran benda pula. Ayahmu tahu? Ayah saya tahu. Anak dia tahu? Anak dia tahu. Dah tegar? Tegar dah. Tapi macam tu. Sebab kata dia, sebab kata toki lah. Kata toki dia kata tambuh, dia kata bergaut, serabut dengan orang. Lah, tempat tuan-tuan tak payah tahu lah. Tapi yang pasti bukan kepung belada ni lah. Ada manusia. Kita melawak juga pasal saya sebut tadi, mengkabur tokimu. Satu masa tokimu, dia hidup, toki dia umur 80 tahun lebih dah. Satu masa tokimu berhajat kepada orang. Hadirin hadirat rahimakumullah, nak mandi jenazah. Kalau anak dia tak reti, kalau anak tak reti mandi jenazah, tuan-tuan, nak buku lagu mana? Kalau anak reti belajar boleh ya. Tak apalah, masjid kita urus belaka lah. Talqin ni tak payah, talih pun tak payah. Biar kita urus je pak saya ni. Okey ya. Kalau tak reti, masa tu baru telefon masjid Kepung ni, Mutaki, Tok Imam minta tolong sikit. Sombong manusia, tuan-tuan ya. Satu masa kita berhajat juga kepada manusia. Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi bila mana kita duduk dalam masyarakat ni, kita belajar apa, tuan-tuan? Sebab tu Imam Ghazali, salah satu kaedah kita nak tahu aib pada diri kita ni, guru yang mursyid, salah satunya melalui muamalah, interaksi kita, tuan-tuan, dengan masyarakat. Pasal apa? Contoh, tuan-tuan, bila mana kita duduk dalam masyarakat, katakanlah A. Pada A ni kita belajar, tuan-tuan, banyak benda. Contohlah B. B ni kawan pada A. Jadi pada A, dia tengok A ni orang baik, orang sembahyang, suka bersedekah. Oh, patut pun kata B orang suka pada A.
Maknanya benda yang baik dibuat oleh A, tuan-tuan, menjadi cerminan tuan-tuan kepada B untuk melihat tuan-tuan jauh ke dalam dirinya, tuan-tuan. Aku kena buat benda sama. Ataupun sebaliknya, A, dia suka tuan-tuan cerita pasal orang, mengumpat orang, kotok sini, kotok sana. Jadi B, dia melihat A ni orang tak suka, adik-beradik tak suka, orang kampung pun tak suka. Jadi B, dia tengok sebab apa orang tak suka dekat A ni. Dia ni kedekut. Dia ni kedekut. Kalau pergi kedai kopi tu, payah nak belanja orang. Oh, kedekut ni orang tak suka kedekut ni. Berlainan dengan C. Oh, C orang suka. Sebab apa orang suka kepada C? Suka belanja orang. Oh, maknanya kedekut tak suka. Masyarakat dia suka orang baik. Oh, apa? Kita belajar. Itu maksud cermin. Tuan-tuan, sebab tu kata Nabi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau kita melihat tuan-tuan, ada perkara yang tidak baik pada hadirin hadirat kawan kita itulah, tuan-tuan, ya. Jadi kita betulkanlah. Sebab tu kawan yang baik dia betul. Kalau kawan yang tak bagus, mapuhmu 10 tahun berkawan, dia tahu kawan dia tak semayang, pasal pun mudah tegar. Bermakna dia bukan kawan yang baik. Kawan yang baik, kita buat salah, dia tegar. Kita buat benda yang baik, dia bantu, tuan-tuan. Tu sifat kawan yang baik. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam kitab apa, tuan-tuan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, terjemahan ni Hidayatus Salikin, hujung kitab tersebut, tuan-tuan. Boleh bacalah dekat situ, tuan-tuan, hadirin hadirat rahimakumullah. Dan kata Nabi pada hadis yang kedua, cerminan bagi saudaranya. Seorang mukmin ada saudara bagi seorang mukmin yang lain, tidak mengganggunya. Dalam terjemahan ni tak lengkap ni, tuan-tuan. Yakuffu alaihi dhai'atahu itu harta dia yang tidak mengganggu, tuan-tuan. Tuan-tuan, ya, kalau kita kata harta yang dimiliki oleh kawan-kawan dia lah, mukmin yang lain, itu maksud dia lah, tuan-tuan. Ya, ganggu ni banyak lah. Ganggu ni kita rampas ke, kita ambil ke, hadirin hadirat rahimakumullah, tuan-tuan, ya. Dan membela, menjaga kepentingannya, macam kita dengan Palestin, tuan-tuan. Macam kita dengan Palestin. Saya minta maaf lah kalau saya cerita ni, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan jangan terasa ni kalau saya cerita. Saya cerita ni satu masjid. Tadi saya solat Jumaat, saya rahsialah, tuan-tuan, ya. Saya tak baca khutbah. Jadi saya, yalah, kita pergi dengar khutbah. Saya sebut banyak dah benda ni, tuan-tuan. Sekarang ni dah masuk minggu yang ketiga, hari ke-21. Berhenti ke tak berhenti perang di Palestin? Tak berhenti lagi ni. Maknanya doa kita jangan berhenti juga. Doa kita tentang permintaan kita dengan Allah jangan berhenti. Jadi saya, yalah, saya dengarlah khutbah. Khutbah kan hari ni cerita pasal apa? Cerita pasal dosa kan. Rasa pasal dosa ni. Lebih kurang macam itulah. Kemudian saya nanti juga, saya kata nak tengok khutbah kedua. Ada tak benda untuk Palestin? Tak ada. Tak apalah, saya tunggu. Saya nak tengok, tuan-tuan. Dalam doa selepas Jumaat tu ada ke tak? Tak ada juga. Saya kata lemah kita ni. Lemah lah. Kalau benda yang kecil ni, yang ini yang kita mampu buat. Kalau benda ini doa pun kita tak boleh doa untuk Palestin, kita nilailah persaudaraan Islam kita, hadirin hadirat kita dengan mereka. Maknanya rendah lagi, tuan-tuan. Tu tak usah ceritalah boikot tu.
Tuan-tuan, kalau suruh boikot, lagi orang tak pandang, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengoklah di Mesir, di Kuwait, tuan-tuan ya. Orang tak masuk Starbucks, tuan-tuan. Orang Melayu dia lain. Tuan-tuan ya, harapan saya lah, tuan-tuan ya. Biar kita jangan berhenti, tuan-tuan doa. Doa jangan berhenti. Berdoa. Kerana mungkin, tuan-tuan, di kalangan kita ni mungkin ahli qaryah ataupun jamaah masjid muttaqi ni ada wali yang tidak ada hijab doa mereka dengan Allah. Berdoalah, tuan-tuan ya. Berdoa. Kerana hadirin hadirat, kalau yang dinyatakan oleh Nabi SAW, kita ni cerminan, tuan-tuan, kepada mukmin yang lain, begitulah juga. Tuan-tuan, mereka susah dibom hospital, tuan-tuan, hadirin hadirat dibom. Daripada 35, 20 biji, tuan-tuan, hospital yang dibom. Dia tak kira, tuan-tuan, hospital tu tengah sakit pun kena bom, tuan-tuan, mati. Saya bacalah surat khabar hari ni, tuan-tuan ya. Kuasa besar dunia, Rusia, Amerika, China yang ada kuasa veto, kata mereka tak boleh, gagal lah nak stop, tuan-tuan, nak hentikan perang yang sedang berlaku di Palestin. Sama ada mereka nak stop ke, atau hadirin hadat mereka main-main je, tak sungguh-sungguh. Macam hari ni Saudi, tuan-tuan bacakan, gila ke tak gila, tuan-tuan. Yang Mesir baru tak sampai seminggu baru buka sempadan, tuan-tuan, Mesir. Saudi, tuan-tuan bayang, Saudi bukan nak tolong pergi tembak, tuan-tuan, peluru perpandu ke Israel. Dia tolong tangkih, tuan-tuan. Tolong tangkih peluru perpandu yang dilancarkan oleh Hamas, tuan-tuan, ditangkih oleh siapa? Saudi. Pening saya kata. Tuan-tuan tak kesian. Tapi saya tak heran, tuan-tuan. Benda ni Nabi dah sebut dah. Kita nak letak dekat mana, tuan-tuan? Kita lah, tuan-tuan ya. Saya, kita semua hadirin hadirat rahimakumullah. Ada juga yang marah dekat Hamas. Dia kata ni sebab Hamas lah, ustaz. Kalau Hamas yang tak serang Yahudi pada 7 hari bulan Oktober yang lepas, Yahudi tak balas. Tuan-tuan tengok satu lapis, tuan-tuan tak baca banyak lapis, tuan-tuan marah dekat Hamas. Betul kalau tuan-tuan baca satu lapis. Kalau tuan-tuan baca sebab di sebalik serangan 7 hari bulan itu, baru tuan-tuan akan faham. Macam saya sebutlah, tuan-tuan ya. Saya minta maaf. Saya kata kalau tuan-tuan baca sirah Rasulullah, perang yang pertama, perang Badar, siapa yang serang siapa? Siapa serang siapa? Abu Sufyan, tuan-tuan, nak balik daripada konvoi perniagaan. Nabi hadirin hadat yang lancarkan, tuan-tuan, minta pergi sekat lah. Kalau boleh ambil, tuan-tuan hadirin hadirat. Kenapa tuan-tuan minta ambil? Sebab bila mana sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kan tinggal semua barang-barang dekat Mekah. Banyak yang ditinggalkan di Mekah. Jadi nak ambil balik lah yang menjadi milik mereka. Kalau kita baca satu lapis, kita takkan nampak marah dekat Hamas. Hamas ni punca masalah. Ada juga yang kata hadirin, Hamas ni Yahudi pun ada, Syiah pun ada. Lagi pening, tuan-tuan. Tuan-tuan ya, Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tuan-tuan ya, moga-mogalah, moga-moga Allah satukanlah, tuan-tuan ya, umat Islam di Palestin ni. Umat Islam di Palestin lah, tuan-tuan. Saya 2 minggu ni memang saya cerita Palestin je. Baru 2-3 hari ni saya mulakan kuliah balik lah. Tapi banyak cerita juga, Abang Helmi. Antaranya isu tanah lah. Saya mana-mana saya bawa cerita tanah ni. Ada satu tempat, dia tak mari dengar kuliah saya. Dia dengar kuliah saya daripada rumah dia, Abang Helmi. Jadi
Kuliah tu hari Sabtu, hari Selasa dia bercakap dengan saya. Selasa Isnin macam itulah. Dia kata, saya dengar kuliah ustaz, dia ni bekas timbalan pengarah. Timbalan pengarah apa? Tak apalah. Saya dengar kuliah ustaz. Saya kata apa? Kata dia lah. Dah terlambat dah ustaz, dia kata. Kenapa? Masa dalam kuliah tu saya nasihatlah supaya kita tak mengalami nasib yang sama di Palestin. Jadi mana-mana saya buat seruan yang sama. Tolong jangan jual tanah kepada non-Muslim. Jangan biarkan non-Muslim gunakan nama kita untuk beli tanah di Terengganu ini. Sebab kenapa saya sebut? Sebab ada berlaku. Saya mengajar tuan-tuan satu tempat. Tempat rahsia lah. Habis saya mengajar tu dia mari. Habis mengajar dia bercakap dah sebelum azan. Dia cerita. Tuan-tuan. Saya nak balik cerita lagi. Dia bekas pegawai bandaran, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu ni. Dia kata banyak ustaz. Banyak ustaz. Tadi saya sembang dengan sepupu saya, tuan-tuan. Sepupu saya, tuan-tuan, hadirin hadirat. Dia ada bela lembu. Bela lembu, tuan-tuan, di Kampung Pelang, Telemong. Saya kata, Abang Lee, saya dengarlah, Kampung Pelang ni memang banyak tanah Cahaya Anwar-Ali. Betul dia kata. Sebab dia ada kebun. Dia ada kebun dekat situ, dia ada ladang tuan-tuan lembu dia dekat itu. Dia kata betul. 50 hektar tuan-tuan. 50 hektar. Tapi bagusnya tuan-tuan hadirin hadirat. Tuan-tuan ya, kalau kita nak letak tuan-tuan ya, benda yang baguslah pada dulu adalah tuan-tuan ya, yang Risda Wakah Tapeh, Giak Bara. Itu adalah bagus yang diambil tuan-tuan. Asal tuan-tuan bukan milik Melayu tu. Sebab tu saya kata pada timbalan pengarah tu, saya kata tuan, tak ada cara ke boleh ambil balik? Sebab tu ada yang kata tuan-tuan 40% hadirin hadat tanah tuan-tuan Cahaya Anwar-Ali. Saya minta maaf lah sebut benda-benda gini. Mana-mana saya sebut. Tuan-tuan, saya supaya masyarakat kita sedar, bukan tuan-tuan ya, kita nampak duit saja, terburu-buru kita jual. Kita kena fikir tuan-tuan masa depan. Kita mungkin dah mati dah, bagaimana tuan-tuan anak cucu kita ni? Kena fikir jauh. Saya mengajar dekat Masjid Comel Haji Razaki tu, dekat apa Cendering, Masjid Sultan Ismail ke apa, tuan-tuan yang Comel tepi jalan. Saya sebut benda ni, sebut supaya orang sedar. Sebab ada orang kita ni, Cahaya Anwar-Ali, dia tak boleh beli tanah bawah 10 hektar. Jadi dia guna tuan-tuan nama orang Melayu. Melayu apa? Minta maaf tuan-tuan ya. Saya kalau cerita pasal ni tuan-tuan, sedih banyak ah. Sebab tu ada seorang perisik tentera, dia menangis cerita benda ni. Dia menangis tuan-tuan cerita benda ni. Perisik tentera, dia yang cerita. Dia kata dekat Pelang tu dia ada kubu komunis. Zaman dulu ada kubu komunis dekat situ. Kemudian yang dia Kampung Pelang tu lari dekat sini dia sebutlah. Saya bukan resis tuan-tuan ya. Tuan-tuan jangan kata ustaz ni resis perkauman. Tapi kita kasih tuan-tuan. Kasih. Tak kena cara pakai empat tuan-tuan. Yang timbalan pengarah tu dia cerita apa dekat saya? Ustaz, no. Ustaz bayangkan macam mana dia kata Cahaya Anwar-Ali boleh beli tanah dekat Hulu Dungung tuan-tuan, dekat Pasir Raja tu. Allah jagalah tuan-tuan. Sebab tu saya sebut Palestin, Sultan Abdul Hamid dia tak jual tanah. Sebab tu apa yang berlaku cerminan kepada kita.
Kalau kita nak faham lah. Apa yang berlaku kepada mereka cermin tuan-tuan untuk kita melihat jauh tuan-tuan kepada masa depan kita. Di Palestin, Sultan Abdul Hamid dia tak jual tanah. 1 inci pun dia tak jual. Tapi Yahudi beli tanah juga. Tuan-tuan, lagi dekat pada 1948 lagi banyak tuan-tuan tanah Palestin dijual. Yang diambil lah, yang diusir lah. Tuan-tuan ya. 25 Januari 1935. Saya ingat sungguh tuan-tuan sebab saya baca. Ulama Palestin buat satu, kalau kita kata muktamar lah, pertemuan tuan-tuan ulama-ulama Palestin. Keluarkan satu kenyataan yang sangat keras tuan-tuan. Kalau kita kata fatwa lah, yang mengharamkan umat Islam di Palestin masa tu jual tanah kepada Yahudi. Kalau baca tu kerasnya, siapa yang jual sehingga membolehkan Zionis Yahudi menubuhkan negaranya, murtad tuan-tuan. Murtad. Bacalah fatwa tersebut. Bukan sekadar tuan-tuan keluarkan fatwa, nak bagi sedar ni tuan-tuan, pergi jelajah ni. Pergi jelajah daripada kawasan penempatan orang Islam kampung-kampung ni. Buat kempen supaya orang Palestin masa tu tak jual tanah. Bukan sekadar buat kempen, tubuhkan tabung. Kolek dana. Dengan dana yang ada tu beli balik tanah yang telah dijual kepada Yahudi. Fikirlah tentang ya. Fikirlah. Memanglah untunglah tentang dapatlah 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi masa depan tuan-tuan cucu anak kita. Itu nasib baik orang dulu dia fikir juga. Adalah yang makan tapai tu tapak Risda tu. Asal Cayan Walik Giat Mara Bukit Payung. Cayan Walik. Tuan-tuan tahu kan hakikat tu. Tuan-tuan yang tambang pada meeting tu hadirin hadat kem tentera tu, tuan-tuan tahu benda ni. Tapi hari ni dia cerdik dah tuan-tuan. Cerdik macam mana dia pun tukar tuan-tuan. Buat lock lah. Akhirnya kalau nak ambil dengan benda yang mahal. Tuan-tuan ya. Okey. Daripada mustaurid daripada Nabi SAW baginda telah bersabda, barang siapa telah makan dengan suatu makan dengan sebab menyebarkan keaiban seorang muslim, maka sesungguhnya Allah akan memberi makanan kepadanya dengan makanan seumpamanya daripada neraka Jahannam. Barang siapa telah memakaikan satu pakaian dengan sebab menyebarkan keburukan seorang muslim, maka Allah memberikan pakaian daripada neraka Jahannam. Barang siapa berdiri dengan sebab merendahkan dan menghina seorang muslim dengan keangkuhan dan sombong, maka sesungguhnya Allah berdiri baginya dengan sombong dan keangkuhan pada hari kiamat. Maksudnya segala kejahatan yang kita buat tidak didiamkan oleh Allah. Satu masa tuan-tuan kita akan kutip tuan-tuan dosa daripada setiap jahat yang kita buat. Kalau kita ambil sebelum kita mati minta halal. Kalau maruah seorang yang telah kita calakan, sebelum kita mati kita minta maaf lah. Tuan-tuan ya, hadirin hadirat rahimah, itu maksudnya lah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengumpat orang, jangan kata pada orang, jangan burukkan orang tuan-tuan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allahu akbar. Tuan-tuan ya. Bab ma la yajuzu minal la'bi wal muzahi. Bab pada menyatakan barang yang tidak dibolehkan daripada bermain dengan bergurau. Okey. Bermain dan bergurau ni satu benda tuan-tuan yang dibenarkan dalam agama, bukan tak boleh kata melawak. Tetapi dia ada peraturannya tuan-tuan. Peraturan. Hari ni kita langgar belaka tuan-tuan. Kita nak melawak, buat bodoh, jatuhkan orang. Tuan-tuan tengok kan? Banyak benda tuan-tuan berlaku dekat Malaysia ni. Tuan-tuan ya, banyak benda yang pening. Yang berlaku dekat Indom, berlaku dekat Malaysia hari ni. Di Indonesia tak boleh panggil tuan-tuan orang kafir dengan kafir. Kena panggil non-Muslim.
Indonesia dah berlaku dah. Ustaz Abdul Samad tuan-tuan kata kalau tak betul lah. Buya Yahya kata tak boleh. Tuan-tuan, dia panggil ni tuan-tuan. Saya kata kita pun tak panggil tuan-tuan kawan kita kafir. Betul ke tak betul Abang Hilmi? Saya tuan-tuan, mula-mula saya menyewa rumah di Shah Alam, Cina. Saya panggil dia apa? Madam. Saya tak panggil kafir. Tadi Pak terbit daripada mana tak tahu. Tak ada orang Malaysia ni tuan-tuan panggil tuan-tuan kafir. Yang kita panggil kafir ni kuliah macam ni. Jiran sebelah saya tuan-tuan, orang daripada rantau panjang Cina. Saya panggil apa? Saya panggil anti. Tak ada saya panggil dia, oi kafir. Jadi biarlah buat statement tu biar betul sikit tuan-tuan. Tuan-tuan ya, Allahu Akbar. Tuan-tuan, pelik banyak benda lah tuan-tuan. Buat demonstrasi tak boleh panggil Zionis, tak boleh panggil lah tuan-tuan. Akhirnya orang pun dedah. Orang pun hentam hadirin hadirat rahimakumullah. Tuan-tuan ya, ialah katanya terlibat dengan Rotary Club Lions. Rotary Club Lions Club ni tuan-tuan, hadirin hadirat, memang kelab Yahudi. Tuan-tuan baca tak percaya? Tahun tubuh bila, hadirin hadirat, dia macam ni tuan-tuan. Hadirin hadirat, dia ada berapa perkataan yang kita, sebab tu saya sebut dulu, panggil lah ustaz-ustaz yang pakar lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan minta penjelasan. Satu Yahudi, Israel tu apa, Freemason tu apa, Illuminati tu apa, Zionis tu apa, supaya kita reti. Dan macam mana Freemason bergerak tuan-tuan hadap seluruh dunia ini. Apa tuan-tuan hadirin hadap kenderaan yang mereka gunakan, kenderaan itu maksudnya jentera lah. Mereka gunakan Rotary Club, Lions Club, hadirin hadirat rahimakumullah. Biar kita tahu benda-benda tu, supaya hadirin kita faham lah. Kita faham benda-benda macam tu. Allah, pelik lah tuan-tuan ya. Pelik sungguh hari ni. Yang berlaku dekat India berlaku dekat kita. Dajjal pun tuan-tuan, Dajjal satu masa tubik pun tuan-tuan, tertulis atas dari dia ni apa Abang Hilmi? Haji Razaki tulis apa atas dari? Kafara, kafir. Tuan-tuan, Allah, kenapa tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah? Peliklah, makin pelik lah tentang hadirin. Semoga-moga Allah jagalah kita semua tuan-tuan ya. Itulah sekadar daripada saya lah. Kalau tak betul tuan-tuan, saya pohon, tuan-tuan betulkan saya lah. Tegurlah tuan-tuan, saya tak ada masalah lah tuan-tuan ya. Kalau pasal tandah itu memang tuan-tuan saya sebut mana-mana. Harapan saya lah, harapan saya tuan-tuan ya, siapa yang ada tandah walaupun sekakan kera tuan-tuan, jangan jual tuan-tuan ya, kepada selain daripada hadirin yang satu agama, satu bangsa dengan kita tuan-tuan hadirin hadirat. Tuan-tuan ya, seboleh-bolehnya lah, seboleh-bolehnya jangan tuan-tuan. Tak mustahil tuan-tuan. Yang berlaku di Palestin berlaku tempat kita ni. Tak percaya tengoklah. Palestin lagi ramai jumlah majoriti Muslim sebelum 1948. Kita mungkin 60% je hari ni. Turki lagi ramai daripada kita. Turki 96%. Kita sikit je. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum.